يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah kita sambung pula pada an-naw'u ats-tsani, iaitu pada masalah wajiblah atas seorang alim tersebut menjagakan ilmu, meninggikan ilmu dan meletakkan ilmu pada tempatnya, mengkaitkan ilmu tu tadi dengan segala yang Allah Ta'ala telah tentukan baginya. Jadi tidak boleh dia tu tadi merendahkan ilmu dengan melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Baik, maka musannif terdedah semaking bahawasanya ditahzirkan seorang ahli ilmi untuk berjalan-jalan dengan ahli dunia. Untuk berjalan-jalan dengan ahli dunia. Dan benda ni dalam Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji ada sebut panjang masalah ni. Seumpama dia kisahkan juga dalam tu, tidak boleh seorang alim tu tadi makan di tempat makan ahli dunia. Jika berhajat dengan makna darurah dan sebagainya, maka makan tersebut perlulah dengan cara mukhtafi. Dengan cara Jadi kalau kita pergi makan pun cari tempat-tempat yang agak tersembunyi, yang orang tak mudah nampak. Wa hakadha sya'nu al-ulama. Boleh. Dan kita boleh kata ini sya'nun juga kepada talibul ilmi, kerana ibrah tu tadi adalah ilmu yang dipikul tersebut, bukan keadaan dia sebagai seorang alim saja. Bahkan sebab utamanya itu adalah ilmu yang dipikulkan. Maka muta'alim juga memikul ilmu. Muta'alim juga memikul ilmu. Jadi dia kena jaga jugalah. Kena jaga juga izzatul ilmi. Seperti mana dia kena jaga izzatul ilmi, maka kena jaga juga izzah segala yang berkait dengan ilmu. Kerana hakikat segala yang berkait dengan ilmu tu adalah menjaga ilmu juga. Seumpama alatul ilmi. Boleh. Kursi, meja, tempat duduk, tempat color yang digunakan, pensel yang digunakan, semua sekali. Mungkin bagi setengah orang tak nampak. Boleh. Setengah orang yang tak duduk dalam manhaj yang tepat, dia tak nampak, dan oleh kerana itulah timbulnya golongan-golongan yang kita tengok hari ini. Boleh? Golongan-golongan yang kita tengok hari ini mencela, mencerca dan sebagainya para ulama, itu timbul kerana mereka tidak hidup dalam adab yang sebenar. Boleh. Marinya kita pada satu tempat belajar, walaupun seumpama segah Al-Azhar sekalipun, kalau kita tak belajar dengan cara betul, sama sahaja jadinya. Boleh. Sama sahaja produk yang akan keluar. Yakni apa? Tidak beradab. Boleh. Jadi kena jaga segala yang berkait dengan ilmu. Boleh. Dia bukan isu common sense. Isu ni bukan isu common sense. Isu ni adalah isu ilmu. Maka benda tu perlu dilatih. Benda tu perlu dilatih. Dengan putus tilik gapo bi'ah kita sebelum ni. Kita hidup gini mula, mana tahu kita gini. Tak boleh. Dia tak kira kita. Di benda ni perlu dilatih. Wa hakadha ihtiramun lil ilmi. Setengah daripada ihtiram juga musannif sebutkan ialah tidak perginya ataupun tidak berhadapnya seorang alim tu tadi kepada rumah seorang muta'alim masalah. Dan sini musannif kata, musannif datang ke perkataan Al-Imam Az-Zuhri. Musannif kata, qala Az-Zuhri
hawanun ay mahanatun, satu kehinaan, bil ilmi, dengan ilmu, an yahmilahu al-alimu, bahwasanya memikullah akan dia, akan ilmu oleh seorang alim, ila baitil muta'allim, kepada rumah seorang yang belajar. Dan anda dah dah sini kemarin gapo maksud perkataan ni. Jadi asal masalahnya gitulah. Asal masalahnya inilah yang gapo yang kita nak jaga. Yakni gapo? Tak se menjadikan alim tu tadi berhadapan pergi kepada rumah pelajar tu tadi. Boleh. Akan tetapi di sana ada darurah. Di sana ada darurah yang musannif sendiri pakai sebut bawah nanti. Fa in da'at hajatun ila zalika aw daruratun aw iktadathu maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadati badlihi wa hasunat fihi niyatun salihah fala ba'sa bihi. Maka tak ada masalah. Boleh. Dan pada satu keadaan ni kita tengok hak ni lah hak lebih aula. Hak ni lah hak lebih aula, kerana umat tu lebih terjaga selalu dah. Jelas? Jadi kita bawa para masyayikh mari rumah, contohnya gapo kita buat lah ni sini, itu gapo? Satu orang panggil rahmat pula kepada ahli rumah. Rahmat pula kepada ahli rumah. Sebab tu kena jaga. Boleh, nikmat tu perlu dijaga. Kalau tidak, memang tu tarik mudah-mudah gitu je. Jangan nampak sebab kita rumah tu sak mawak mari, satu rumah tu sak mawak mari syekh dan sebagainya. Jangan sebab selalu buat mari syekh tu menyebabkan haibatu syekh tu hilang. Jangan gitu. Habis tak kata. Kena pandailah. Wa qad hawanun bil ilmi an yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Wa ahaditsus salafi fi hadha an-naw'i kathiratun. Dan hadis-hadis as-salaf pada ini bagai. Menunjuk kepada masalah ini kasirah banyak. Wa qad ahsana al-qailu wa huwa al-qadi Abu al-Hasani al-Jurjani wa lam abtadhil fi khidmatil ilmi muhjati. Dan tidak aku bersibuk-sibukkan mensibuk-sibukkan akan muhjati, akan diriku, nafsi, muhjati ay nafsi, fi khidmatil ilmi, pada mengkhidmatkan ilmu. Aku tak sibukkan tu li akhdima man laqaitu, untuk aku berkhidmat kepada mereka yang laqaitu, yang aku telah berjumpa. Tu. Siapa murad dengan man laqaitu ni? Muta'allim. Untuk muta'allim ni. Boleh. Tu. Maknanya tidak kita hak gapo? Bukanlah kita yang gapo? Yang bukan tugas seorang alim untuk dia berkhidmat, boleh, kepada apa? Seorang muta'al. Khidmat tu khidmat zahiri lah. Khidmat batini tu tugas alim dah tu. Khidmat zahiri. Boleh. Dengan segala khidmat-khidmat yang maklum lah. Lepas tu muta'alim ni dia kena bina awal lagi. Hati dia tu. Tak? Dia kena bina awal. Kalau tidak dia akan mari lah. Satu tahap dia akan mari katakan, aku sama. Tak boleh buat diri kau yang ni. Gitu. Dia akan mari. Tak? Tak boleh buat diri kau gini. Dia akan mari dari hati seorang pelajar tu. Tu kena latih molek. Kena latih molek. Lepas tu kalau kita kena bina atas dalil hak betul. Cek baliklah berapa kita adab dah kita ngaji. Adab dengan siapa dah kita ngaji. Cuba kita cek. Adab yang kita bina dalam diri kita tu, manhaj. Ataupun kita panggil apa hal ni? Pegangan. Ataupun kita panggil prinsip. Lugah orang ni panggil prinsip. Prinsip tu kita bina atas dasar apa? Atas dasar agama ke tak? Faham tu? Tu. Walaupun surah dia nampak surah baik, tak boleh. Faham tu? Kalau benda tu dah boleh bawa kita jadi salah dah. Faham tu? Kita tu duduk dalam salah dah. Maka kita kena betul lah. Faham tu? Kita kena betul kesalahan tu. Ingat, dia ibrahnya bukan nampak baik. Ibrahnya betul-betul baik. Faham dah? Gitu. Nampak baik tak dikira. Kalau nampak baik tapi salah, apa guna? Faham tak? Tu. Lakin yang mana bal li ukhdamah, bahkan untuk aku dikhidmati. Tu. Ini tahap qadhi ni. Ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan idzan fatba'ul jahli qad kana ahzama. Ashqa bihi, adakah
ashqa, adakah menyesal, aku menyesal dengannya, dengan adamil badli, adamil ibtizal tadi tu. Gharsan, pada sudut mendapatkan. Adakah aku menyesal? Adakah menyesal olehku pada nisbah apa mendapatkannya itu? Boleh. Dengan aku tak buat tadi. Wa ajnihi zillatan. Dan aku tujukan dia tu tadi zillatan, dalam keadaan tercela. Idzan, kalau begitu fatba'u, apabila bukan idzan tu, idzan fatba'ul jahli qad kana ahzama, maka mengikutkan apa? Mengikutkan orang jahil tu tadi qad kana ahzama, sungguhlah adalah terlebih berat. Tu. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum, kalaulah ahlu ilmi menjagakan ilmu, sanahum, hakikatnya mereka menjagakan mereka juga, selain daripada ahli ilmi. Hakikat orang ilmu ni, kalau dia jaga ilmu, dia jaga izzatul ilmi, jangan risau, sebenarnya apa? Dia tu tadi adalah menjaga mereka juga. Walau azzamuhu fin nufusi la'uzzimah, kalau mereka mengagungkan ilmu tu di dalam diri-diri, nescaya apa? Diagungkan ilmu tersebut. Gitu. Nak cerita katanya apa? Nak cerita katanya meletakkan prinsip pada cara dia tu tadi, hakikatnya tu apa? Hakikatnya walaupun berat, itulah yang sebenar-benarnya. Ada. Tu. Itulah yang sebenar-benarnya. Pulasah dianya lagi, nak bina prinsip tu kena atas jalan hak betul dah. Tu. Jangan kira prinsip kita. Kira prinsip kita tu hak agama nak gana. Tak kira lah pada nisbah pegangan ke, pada nisbah percakapan kita ke, pada nisbah gitu ke. Habis. Fa in da'at hajatun ila dhalika, maka jika menuntutlah oleh keberhajatan ila dhalika, ay ila masyihi ila ghairi ahlihi. Ila dhalika ay ila masyihi min ghairi ila masyihi ila ghairi ahlihi. Jika berhajatlah, jika menuntutlah oleh hajat, untuk demikian apa? Berjalanlah ia kepada selain daripada ahli ilmi. Maksud berjalan kita dah tarik juga kemarin. Maknanya gapo? Bersama-sama dengan selain daripada ahli ilmi. Tak kira lah selain daripada ahli ilmi ni hak bukan ulama serupa dengan dia lah. Tak? Sama ada hak berpangkat rendah seperti ahli dunia, ataupun hak berpangkat tinggi seperti penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni pangkat tinggi, tapi dia tak penuntut ilmu, bukan makam ulama. Boleh, bukan makam ulama. Gitu. Jalan dah. Tu. Batu salah. Orang yang tidak duduk pada makam ulama ambil tempat ulama. Salah. Tak? Lepas tu, au daruratun, ataupun menuntutlah oleh darurah. Menuntut oleh darurah ni banyak dah. Contohnya macam lah ni ada usaha setengah-setengah pihak dakwah kepada orang-orang asli. Dakwah kepada orang-orang asli, ataupun masuk kepada kampung-kampung lah ni. Banyaklah jabatan-jabatan di majlis agama pun buat program-program tu. Hatta satizah boleh. Wak atur jadual khusus, jadi tok imam, tua, jadi tok imam muda, ngajar, majlis takmirnya, guru jekohnya, macam-macam lah. Program-program untuk buat benda tu. Tu orang panggil darurah tu. Orang panggil darurah. Jadi orang tu pula tabalah dia akan disebut dengan gaji lah biasanya. Jadi orang hok ambil kerja tu tadi, nombor satu dia kena letak adalah apa? Kerana Allah Ta'ala. Itu satu. Nombor dua, ingat kata gaji tu untuk mukafaah diri dan keluarga. Tak? Dia mukafaah kena ada, moga hidup pakai betih lah ni. Mukafaah kena ada. Jadi, ingatlah mukafaah tu hanya untuk diri, menyelesaikan cukup untuk diri dan keluarga.
dan gapo hak duduk bawah tanggungnya dan wajibat kita. Situ. Tapi hak nombor satu sungguhnya gapo? Nombor satu sungguhnya adalah kerana Allah Ta'ala. Dia kena duduk situ. Walaupun kita tu bergaji. Dan contoh kata jadi ustaz, jadi pensyarah ke gapo, letaklah nombor satu tu Allah Ta'ala. Barulah letak tu seterusnya tu gapo? Selain daripada apa? Selain daripada tu pula. Maknanya barulah kata duit tu tadi untuk mukafaah keluarga. Tak? Lah ni nak upload artikel pun kena bayar 1,000. Nak upload artikel. Jadi upload tu tadi perlu ke duit. Duit tu lah boleh kita ambil daripada mana? Mukafaah yang diberikan hasil daripada mengajar ko, menulis ko dan sebagainya. Jelas tak tu? Au iktadathu maslahatun diniyatun, ataupun menuntutlah akan dia, akan seorang alim tu tadi, akan zalika oleh maslahah agama, tuntutan agama yang terlebih berat ke atas, yang terlebih berat lah maslahah tu tadi. Maslahah tu lebih berat daripada apa? Mafsadati badlihi. Boleh? Tu. Wa hasunat fihi niyatun salihah. Ini qaid dia sikit. Dan eloklah padanya itu. Pada apa? Pada zalika itu niyatun salihah. Ada niyatun salihah. Bahkan setengah ulama zaman sekarang ni sarih kata, seorang guru tu zaman ni kena pergi kepada anak murid. Maka hak kena bina guru bila pergi ke anak murid ni adalah niyah salihah. Kerana niyah salihah itulah hak memberi bekas. Memberi bekas dengan makna apa? Yang menyebabkan berkesannya, tak kata memberi bekas dengan makna taksir ni. Tak? Atau jalan sabak ni. Atau jalan sabak. Yang menjadi sabak kepada berubahnya orang tu tadi adalah niyatun salihah tadi. Boleh? Waktu mengaji ke, mengajar ke, dia kena betul sama niat. Hari-hari kena betul. Tak? Kalau tidak, dia hanya menjadi adab. Bangun pagi, mari ngaji, lepas tu kelik. Tidur, mari ngaji pula. Kelik, tidur, mari ngaji pula. Dia akan jadi gitu ya. Lepas tu siapa masa kena besar ke ustaz kak, nyesal mata, lepas tu buat pula. Dia akan jadi gitu ya. Tak tu? Jadi tak ada guna. Jadi tak ada guna. Buat marilah dik setara mana pun kena bedar. Ataupun kena nasihat. Tak ada guna. Oh, nyesalnya gini. Dia tak ada guna. Tak tu? Ingat balik. Habis. Fala ba'sa bihi. Maka tak ada mengapalah dengannya dengan zalika tadi. InsyaAllah ta'ala. Wa ala hadha. Dan ke atas inilah. Ke atas apa? Darurah. Maslahatun diniyah. Haja. Yuhmalu ma ja'a'an ba'di a'immatis salaf. Ditanggungkan apa yang datang, yang ini yang diriwayatkan daripada setengah a'immatis salaf, imam-imam salaf, minal masyi, daripada berjalan kepada apa? Raja-raja dan wali-wali, pengurus lah, waliul amri ni, ketua lah, wulatul amri jamak wali. Contohnya seperti al-Imam Az-Zuhri, al-Imam Syafi'i dan selain daripada al-Imam Zuhri dan Imam Syafi'i. Tu ditangguhkan gini kerana ada apa? Maslahah dan hajat dan darurah. Boleh. Pola ni kacik dengan YB masalah. Boleh. Waktu kata kalau ahlu ilmi tu bina asas yang kuat dah, dia letak mana pun dia tak ada masalah. Faham tak tu? Dia letaklah mana pun dia tak ada masalah. Kalau apa? Kalau memang hati tu tak kemah dah. Duduk dengan orang ni jadi gini, duduk dengan orang tu jadi gitu pula. Jalan dah. La ala annahum qasadu bidzalika fudulul agradil dunyawiyah. Bukanlah ke atas mereka tu tadi seumpama Imam Zuhri dan Imam Syafi'i mengqasakkan apa? Dengan demikian itu fudulul agradi, lebihnya mendapatkan lebih lagi tujuan-tujuan duniawi. Boleh. Macam hak berlaku lah ni lah. Bahkan dalam kerajaan ni, satu kesyukuran juga ada menteri agama. Ada penasihat menteri. Di Malaysia tu ada menteri agama, ada penasihat menteri, duduk belakang Perdana Menteri. Boleh. Menteri besar pun dia ada AJK panggil. Dia ada esko dakwah dia. Boleh. Persatuan pun dia ada esko dakwah dia. Faham tak? Buat apa tu? Dan siapa tu hak kena duduk tempat hak orang tu? Orang selayaknya.
Kena duduk situ. Sebab apa? Hak orang ni, hak kena jaga. Orang ni, hak akan jaga. Boleh? Orang ni lah hak akan jaga. Masalah. Hak berkaitan dengan apa? Agama ni. Faham tak? Salah tu demo buat gitu tu. Agama tak ada kata gini. Dia tugas dia tu. Faham tak? Habis. Qala wa kadzalika idza kana al-ma'tiyu ilaihi. Wa kadzalika, dan begitulah. Idza kana al-ma'tiyu ilaihi, apabila adalah yang ditujukan kepadanya itu adalah daripada ilmi dan kezuhudan. Daripada ilmu dan kezuhudan pada makam yang tinggi dan tempat yang tinggi. Fala ba'sa bitaraddudi ilaihi liifadatihi. Maka tidak mengapalah untuk berpergi mari kepadanya, kepada al-ma'ti ilaihi, apa? Liifadatihi. Boleh? Tu. Habis tak kat tu. Faqad kana Sufyan ats-Tsauri yamshi ila Ibrahim ibni Adham wa yufiduhu. Tu. Dan adalah Sufyan ats-Tsauri berjalan kepada Ibrahim ibni Adham, anak murid dia. Wa yufiduhu, dan memberi faedah kepadanya. Ni contoh. Tak guru pergi kepada anak murid, lepas tu dia mengajar. Boleh? Atau kena faham molek konsep. Ada tu. Konsep, apa? Tak guru mari kepada anak murid. Tu. Tok guru duduk. Contohnya semeja. Duduk dengan anak murid. Makan dan sebagainya. Kalau tanya anak kat, tok guru ajak makan ni, satu kelebihan besar. Satu kelebihan besar kepada anak murid tu tadi. Tak? Satu kelebihan besar. Tu. Boleh khidmat. Boleh makan sekali. Boleh apa? Boleh tolong dia. Tu. Khidmat besar tu. Tak? Tu. Sikit lagi. Kita kelebihan ni tak apa. Kelebihan nombor 2 ni, nombor 3 tu kita baca esok, insya-Allah. Wa kana Abu Ubaidin yamshi ila Ali ibn al-Madani yusmi'uhu gharibal hadis, untuk memperdengarkan dia tu tadi apa? Gharibal hadis. Jadi kita tengoklah. Contoh kata tengok, budak ni boleh pergi jauh ni. Budak ni kalau aku duduk dengan dia boleh pergi jauh. Kalau aku sabar dengan dia boleh pergi lebih lagi. Boleh. Kalau aku itu dengan dia, ini dengan dia, aku bantu dia patuh. Macam Mesir lah ni kalau tanya kita. Antara benda hak sini yang kena tolong adalah memperlorong ke adik-adik kepada jalih hak sebenar. Jangan duk ajar dia benda hak salah. Lorong dia kepada hak betul. Tu. Supaya mana pun duduk U ke universiti ke U gapo pun nama tak kira lah. UM ke USIM ke UKM ke mana pun Yamen ke, boleh Mauritania ke, Madinah ke, pelorong kepada apa? Hak betul. Boleh. Pelorong kepada hak betul. Tu. Kita kena jadi wasilah. Wasilah. Kalau kata kita mampu tolong, kita sendiri boleh ngajar dia sebagainya, ngajar. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu, pelorong. Boleh? Pelorong. Jangan guna madat. Orang lain tolong dia, Ustaz. Jangan guna madat tu. Banyak dah bodoh hak rugi kerana apa? Ada perang, habis-habis ada perang kata. Kak ada perang kata. Faham tak? Tu. Pelorong. Tidak kat apa? Rugilah. Rugi pelajar tu tadi. Setengah daripada mengangkat ke ilmu tu. Faham tak? Setengah daripada mengangkat ke ilmu. Orang ni kan dia bukan dia malah. Dia tak tahu sengerti. Faham tak? Dan dia iman dia pun setakat tu ya. Dah muka tak tahu kat bedak. Dia setakat tu ya dia boleh pergi. Faham tak? Jadi nanyalah dia. Kita pula hak ngaji ni fana dengan mengaji sampai lupa kat orang. Gitu. Yalah dah. Akak jagalah. Habis setakat tu. Nombor 3, an yatakhallaqa bizzuhdi fid dunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli afdala salatin ala